Saya salam sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan bincang balik semalam punya latihan. Ya, mungkin ada orang sudah buat, ada orang yang belum buat. So yang belum buat ke sudah buat ke, sila semak jawapan. So kita buat bersama. So saya minta selain daripada soalan tu kan, saya minta apa lagi? Kita lukis ogif kan. Lepas tu cari julat, lepas tu cari julat antara kuartil. So kita bina graf dahulu julat antara kuartil. Okey, so kita bina graf menggunakan apa? Data dia. Okey. So kita just salin saja apa yang ada dia bagi kita salin. So sini adalah masa, minit, kekerapan. So ingat balik kalau kita nak lukis ogif kita perlukan apa? Kekerapan longgokan. Okey, kekerapan longgokan. Okey, dan yang seterusnya kita perlukan sempadan sempadan atas. Okey, lagi satu kita perlukan permula daripada kosong. So ingat sentiasa kekerapan dengan kekerapan longgokan mesti bermula daripada kosong. Lepas tu kita tinggalkan ruang kosong, lepas tu kita salin. Okey, 1 hingga 2 kita dapat 15. Okey, 3 hingga 4 kita dapat 20. Okey, 5 hingga 6 kita dapat 28. Okey, 7 hingga 8 ini adalah 35. 9 hingga 10 ini adalah 30. 11 hingga 12 ini adalah 24. Okey. So lepas tu kita cari di mana kekerapan longgokan, mesti tambah yang condong ni kan. 0 tambah 15 adalah 15. 15 tambah 20 adalah 35. 35 tambah 28 adalah 63. Okey, kejap. Tekan kalkulator. Okey, 63. 63 tambah 35 sama dengan 98. Okey, tambah lagi 30 sama dengan 128. Okey, tambah 24 sama dengan 152. Okey. Lepas tu kita nak buat sempadan atas. So kita kena tambahlah ni 0 hingga 1 kelas dia 0 hingga 1. Okay, lepas tu sempadan atas dia ni 0 hingga 1 pula. Ni memang kosong lah. Okey, lepas tu sini adalah sempadan atas dia adalah 0.5. Okey, ini adalah 2.5. Lepas tu ini adalah 4.5. 6.5 lagi 8.5. Okey, lagi 10.5 dan yang terakhir adalah 12.5. So daripada yang ini barulah kita boleh lukis graf. Okey, ingat balik kita lukis graf mesti gunakan apa? Kekerapan longgokan dengan sempadan atas sahaja. Okey, so kita dah siap jadual kita, so boleh lukis graf. Okey. Saya cari mana ketak graf saya. Okey. Saya kena kecilkan ketak graf saya. Lepas tu pembaris. Seperti biasa lukis di bahagian graf. Okay, lepas kita dah lukis, so kita kena tulis kita punya. So nombor pertama tadi tu adalah 0.5 sempadan atas. Okay, seterusnya adalah 2.5. 4.5 lagi apa? 6.5, 8.5, 10.5 lagi sehinggalah 12.5. Dan jangan lupa label paksi X. So di sini adalah apa? Masa. Sini adalah minit. Betul tak ikut soalan? Okey, lepas tu untuk paksi Y, so kita menggunakan sampai 152. So kita guna apa? 2 cm kepada 20. Okey, 20, 40, 60, 80 sehinggalah 100. Okey, 100. 120, 140, 160, 180. Okey, dan jangan lupa labelkan sini adalah apa? Kekerapan longgokan. Okey, so barulah kita bagi tanda
titik. Ikut kita punya jadual. Okay, so kita gunakan apa? Kekerapan longgokan dengan sempadan atas. So titik pertama pada 0.5 dia sini adalah kosong jangan tertinggal. So 2.5 adalah 15. So 15 adalah kita kena baca so sini adalah 10. So 15 adalah separuh 15. So sini adalah titik 15. Separuh. Ya. Separuh. Okay, lepas tu 35. Okay, 4 poin ni 35, separuh lagi. Ingat mana 30, sini 30 So sini separuh ni 35. Lepas ni 63. So sini 60, sini 70. Sini 62, 64, 66, 68. Okay, satu-satu 62, 64, 66, 68. So 63 adalah separuh lagi. Okay, di bahagian 62 dengan 63 ni separuh lagi. Lepas tu 98. Okay, 98, 90. Kita baca 90, 92, 93, 94, 98. Okay, 98. Okay, tanda titik di sini. Lepas 98 adalah 128. Okay, 128. Lepas 128, 152. Okay, 52. Okay, so kita akan dapat titik yang macam ni. So lepas tu kita kena apa? Sambungkan semua titik tanpa guna pembaris. Yang ini yang jadi masalah semua orang yang dapat. Okay. Okay, kena lalu semua titik. Alah, tak lalu pula. Okay, kena padam. Okay, buatlah yang terbaik untuk awak punya kertas graf. Okay, so dapatlah grafnya. Lepas tu kita nak cari apa? Q1, Q2, Q3 kan? Nak cari Q1 kita perlu apa? Mesti apa? 1/n sama dengan 1/4 darab kita punya jumlah sini adalah 152. Okay, kalau tekan calculator 1/4, so kita dapat 38. So kita rujuk kita punya graf 38. Cari mana 38. Okey, guna pembaris. Okey, gunakan garisan putus-putus sehingga kena kita punya graf. Lepas tu turun ke bawah. Okey, ikut graf masing-masing dengan graf yang saya comot ni saya dapat berapa? Bagaimana kita nak baca? So kalau kita nak baca ni adalah 5.5 So bagaimana nak sampai 5.5? So sini adalah 2, 4, 6, 8, 10. So sini adalah yang ni adalah 4.7, 4.9, 5.1, 5.3. Alah, tak ada ruang. Okay, 5.1, 5.3. So jawapan saya adalah 4.7. So daripada paksi X saya dapat apa? Q1 saya adalah so saya boleh jawab Q1 saya tengah 4.7. Okay, lepas tu kita nak cari apa? Median. Okay, nak cari median atau Q2 kita guna calculate dulu jangan guna sama dengan kita gunakan koma dahulu. Sama dengan 2/4 darab 152. Okay, so tekan calculator kita akan dapat 76. Okay, so daripada graf kita carilah mana 76. Okay, 70, 71, 7. Okay, 76 di sini. Okay, 76. Sama juga guna pembaris. Kita guna pembaris. Lepas tu buat garisan putus-putus sehingga sentuh graf awak. Lepas tu turun ke bawah. Ada apa? Sana pembaris. Okey, agak-agak ya. Okay, agak-agak sinilah. Sehinggalah sampai bawah. Okey.
So, sama juga. Setiap selang satu tu kita baca 6.5, 6.7, 6.7, 6.7, 6.9, 7.1, 7.3. So, jawapan saya jumpa 7.3. 7.3. Okey, pening sikit. So, Q2 sama dengan 7.3. Okey, seterusnya kita nak cari kuartil yang ketiga. Okay, sama dengan apa? 3/4 N. So, kita akan guna 3/4, 152. Tekan kalkulator, kita akan dapat 3/4 darab 152. Okey, 114. So 114 samalah cari. Di mana dia 114, 102, 104, 114. Okey, pembaris. Okey, putus-putus, garisan putus-putus. Sentuh graf, lepas tu turun ke bawah. Okey, ikut graf awal dapat berapa? Okey, kebetulan saya punya adalah 9.5. So, saya Q3 sama dengan 9.5. Okey, so kalau saya nak cari apa? Julat antara kuartil sama dengan Q3 tolak Q1 sama dengan 9.5 tolak dari Q1 kita dapat berapa? 4.7. 4.7. So, tekan kalkulator, 9.5 tolak 4.7, kita dapat 4.8. Okey, itu adalah julat antara kuartil. Okey, kalau kita nak cari julat, julat adalah cari titik tengah. Titik tengah yang paling besar. So, titik tengah di sini paling besar. Ni so, titik tengah dia adalah 11.5. Ini titik tengah tak ada. Paling kecil 1.5. Maka julat adalah 11.5 tolak 1.5. So, akhirnya 10. Okey, julat dia. Julat antara kuartil kena cari daripada graf Ogilvy. Lepas tu kita dah siap. Okey, kita dah siap Lepas tu kita nak cari apa? Variance dengan sisihan piawai. So, kalau nak cari variance dengan sisi piawai, sebenarnya kita boleh ambil lagi jadual di sebelah dia. Kita kena tambah ruang. Okey, tambah ruang untuk di sebelah jadual. Kalau nak cepatlah. Okey, so contohnya saya tambah jadual di sebelah. So, kita perlukan kekerapan. So, sini dah ada F. Lepas tu kita perlukan titik tengah. Okey, titik tengah. Titik tengah ni sebagai X. Lepas tu kita perlu F darab X. Tak payah dulu. Ini adalah X kuasa 2. So, kita perlukan Fx. F darab X. X kuasa 2. F darab X. Okey, titik tengah yang pertama tak payah. Kosong punya kita tak payah tengok. Okey, sini titik tengah adalah 1.5. Sini kosong So, 2.5. Titik tengah adalah 3 tambah 4, 3.5. Sini adalah 5.5, 7.5, 9.5 dan 11.5. Okay, Fx adalah F darab X. Ini memang kosong lah. So, 15 darab 1.5 sama dengan 22.5. Okay, satu-satu kita darab. 20 darab 3.5 sama dengan 70. Okay, sehingga sampai habis. Lepas kita calculate semua, kita dah. Lepas tu kita kena cari dia punya jumlah F. Jumlah F, so kita tekan calculator juga. Tengok berapa yang kita boleh dapat. Okay, tekan calculator. Saya tekan lama-lama, saya dapat 1070. Okay, lepas tu tekan calculator untuk F kuasa 2. X kuasa 2. So, sini memang kosong. So, 1.5 kuasa 2. Ni tekan calculator je. 1.5 kuasa 2. Okay, kita dapat 2.25. Ini untuk X kuasa 2 pula. Okay, lepas tu 3.5 kuasa 2 berapa? Okay, 12.25. Dan seterusnya buat.
Satu-satu kita tekan kalkulator sehinggalah 11.5 kuasa 2 kita dapat 132. Okey. Lepas tu kita jumlahkan semua dia, tambah 12.25 tambah 30.25 tambah 56.25 tambah 90.25 tambah 132.25. So jawapan dia adalah 3 jumlah jumlah x kuasa tak jumlah fx kuasa 2. So lepas tu kita cari pula f darab x. F darab x. So di mana f, nampak depan sini kekerapan. Kekerapan ni sebagai f. Kekerapan ni sebagai f. So darab dengan x kuasa 2. So yang pertama ni memang kosong lah. Okay, lepas tu 15. Okay, 15 darab 2.25. Okay, 15 darab 2.25. So saya dapat 33.75. Okay, seterusnya 20 darab 12.25 sama dengan 245. Okay, 28 darab dengan 30.25. Okay, 847 dan seterusnya. Okay, satu-satu kita buat sampailah 24 darab 132.25. Barulah kita jumlahkan fx kuasa 2. So tekan kalkulator. Memang awak kena mahir lah guna tekan kalkulator. Pegang je kalkulator memang dapat jawapan. So dia memang ambil masa yang panjang, maka markah dia pun banyak. 0 tambah 3174. Okey, saya dapat 8976. Okey. So jumlah f sama 100, tekan kalkulator kita mesti 152. Barulah kita boleh cari apa yang kita nak. Okey, so yang pertama nak cari min. Okey. Min atau x bar sama dengan apa? Jumlah fx bahagi jumlah f. Di sini jumlah fx kita kat sini kan. Okey, fx so jumlah fx adalah di sini 1070. Okey, bahagi kita punya jumlah f 152. So tekan kalkulator, dapatlah jawapan. Bahagi 152 sama dengan 7 point, saya dapat 7.039. Okay, itu adalah min. Kalau kita nak cari apa lagi? Variance. Okay, kita variance sama dengan apa? Jumlah. Formula kena ingat. Jumlah f x kuasa 2 bahagi jumlah f tolak x bar kuasa 2. Jumlah fx kita pun dah ada di sini kan. 8976. Okey, bahagi jumlah f. Jumlah f tadi berapa? 152. Tolak. Okey, kuasa 2 kita tak nak bundakan. So kita terus ambil 152 ni. Okey. Kita terus ambil ini bawa ke sini. Sebab kita tak nak bundakan. Ini dah bundakan. Nanti kita akan dapat banyak masalah. Okey, kuasa 2. So kita tekan kalkulator. 8976 bahagi 152 tolak 1070 bahagi 152 kuasa 2. So saya dapat 9.498. Sama juga yang ketiga kita cari apa? Sisihan piawai. Okey, sisihan piawai. Okey, sisihan piawai adalah simbol ni aja kan. So dia adalah punca kuasa 2. Sebenarnya punca kuasa 2 variance. So apa variance yang kita dapat? Kita semua punca kuasa 2 kan dia. 8976 bahagi 152 tolak yang ni. Salin balik aja. Cuma kita tak nak terus ambil dia punya nombor 9 point ni bagi apa? Punca kuasa 2. Sebab kita tak nak bunda banyak kali So ingat saya cakap tadi. Kita tak nak bunda terlalu banyak kali. Lepas tu kita tekan kalkulator.
punca kuasa 2. Okey, semua tu yang perlu kurungan kita kurungan. Tekan kuasa 2, lepas tu sama dengan okay, tekan kalkulator dengan betul-betul, saya dapat 3.082. Okey. So kita buat slow-slow, tinggal saja adalah tekan kalkulator. So cubalah tekan kalkulator dengan betul-betul, bolehlah siap satu soalan. Kita dalam 2 tempat perpuluhan. So kita perlu benarkan. So 9.50, yang sini pula 3.08. Ikut kehendak soalan 2 tempat perpuluhan. Kalau kita terlebih memang akan jadi salah, tolak markah. Okey, itu sahaja untuk soalan yang kedua ni. So bolehlah rujuk balik video bagaimana kita buat graf dahulu. Okey, masa kekerapan longgokan sepadan atas, lepas tu kita bina graf. Okey, graf dah bina cantik, kita cari Q1, Q2, Q3, cari jurat antara kuartil. Dah siap, barulah kita tambah kolom. Okey, kalau tak nak jadual tambah, takut banyak nombor sangat, salin balik buat jadual baru. Okey, salin balik buat jadual baru. Lepas tu kita buat pengiraan untuk means, variance dan sisihan piawai. Okey, sekian untuk soalan 2.